apa yang kita buat, semuanya betul. Semuanya okey. Tapi sekarang, macam-macam dia nak komen. Yalah, dulu lain sekarang lain. Dulu tempoh bulan madu, tapi sekarang ni tanggungjawab dah makin menimbun. Tapi kalau dulu boleh, kenapa sekarang tak boleh? Yalah, dulu kan masih muda, tapi sekarang ni pemikiran harus ubah sikit. Tapi takkanlah tak boleh kasih sikit pun ruang untuk kita berseronok. Bukan awak saja yang nak ruang tau. Kita pun nak ruang juga. Kata dulang paku serpih. Inilah kata orang dia yang lebih. Setiap minggu, kita ada pasangan-pasangan suami isteri yang telah berani menyahut cabaran kami. Siapakah mereka ini? Pasangan pertama, Zainuddin dan Rosidah. Mereka ni telah berkahwin selama 17 tahun dan mempunyai 2 orang anak perempuan. Pasangan kedua, Ahmad dan Nora yang telah berkahwin selama 4 tahun dan telah dikurniakan 2 orang cahaya mata. Rambut sama hitam, tetapi hati lain-lain. Kita juga nak tahu jika pasangan-pasangan ini mempunyai pendapat yang sama. Ada tak perbezaan antara lelaki dengan wanita yang paling ketara sekali? Pendapat. Kami selalu bersisi pendapat. Masing-masing cakap ada Jessica nak menang. Malah batu. Pada saya pula, suami senang pelupa. Bilang dia satu benda, nanti 1-2 minggu lupa. Ish, pedas tu komen-komen para isteri kita. Apa agaknya pandangan pihak suami ya? Lelaki ni ada sikit atau tak banyak pun ada ego dia. Ego lah. Okey. Betul tak? Itu banyak orang katalah lelaki ego. Tapi saya setuju. Pasal lelaki tu, dia tak nak rendah daripada wanita. Wanita pula ada, walau macam mana pun dia ada sifat keibuan dia. Untuk Ahmad? Bagi saya adalah isu bila wanita boleh multitasking. Bukan mudah lah bagi kita lelaki, cuma apa yang lelaki buat, kita fokus pada satu perkara tu, kita cuba lakukan yang terbaik. Mungkin apa yang dikatakan oleh pasangan-pasangan kita adalah resepi sebuah perkahwinan. Tetapi, apa agaknya bahan-bahan yang masih kurang dalam resepi ini? Dekat rumah tu apa perkara yang suami awak tak suka? Awak tak suka suami awak buat? Berat tulang. Berat tulang. Kalau tak suruh angkat baju, tak angkat. Kalau tak suruh mop rumah, dia tak mop. Angkat. Tak mau. Dia tak mop. Segala-galanya semua nak disuruh. Nak kena tekan button lah tu, tekan butang. Tapi kadang-kadang kalau disuruh selalu nanti marah pula kan. Jadi tak tahu nak jadi suruh. Jadi untuk elakkan gaduh kan, telan je lah. Biasalah perempuan kan. Apa yang biasa? Betul. Okey. So, bila saya marah dia, saya sepatah, I think more than 10 words. Dia berpatah-patah, berpantun lagi. Berpantun. Itu yang saya kurang senang. Okey. Tabiat buruk yang saya tak suka sekali, dia bangun lewat. Pada saya bangun pukul 10 pagi tu dah kira lewat lah. Mungkin pasal dia tegas. Kalau sikap tegas kan Bagus, tapi bila dia nak benda tu dilakukan, benda tu juga. Secocoklah tu. Jika suami berat tulang, isteri memang patut berletih. Apa pula tugas-tugas istimewa yang ingin mereka berikan pada pasangan masing-masing? Masak. Suruh dia pergi pasar. Sebab 2 benda perkara ni yang dia tak pernah buat selama kami hidup bersama. Awak macam mana? Saya sama, suruh dia pergi pasar. Suruh dia masak. Sepakat lah ni nak suruh suami masak. Pasal kerja rumah semua dia boleh buat. Tak takut ke kalau dapur mereka berselerak? Dengar-dengar, si suami ada cabaran yang dekat di hati mereka untuk isteri mereka. Mungkin bila isteri saya sudah menyahut cabarannya, mungkin dia dapat mendalami apa itu bola. Giliran mereka cuba bola sepak lah. Jadi diorang kat padang, diorang rasa macam mana penat kita, peluh, kita main semua. Jadi diorang dapat rasakan lah apa yang kita rasa. So kita nak diorang dapat memahami lebih lah bola sepak yang kita gemari lah. Adakah itu sebuah cabaran untuk si isteri? Jika ya, adakah mereka mampu melakukannya? Sebelum mereka melakukan cabaran-cabaran itu, mereka telah dihantar ke kelas tambahan untuk menyediakan sebuah hadiah khas untuk pasangan mereka. Minggu ini, mereka harus membuat sebuah teddy bear khas yang comel untuk pasangan mereka dari hati ke hati. Kita akan lihat rupa teddy bear ini di akhir rancangan. Sebelum itu, apakah perasaan mereka tentang workshop ini? Pada mulanya agak kekok pasal benda-benda gini, seni-seni craft semua bukan pada bahagian lelaki lah. Anak patung teddy bear ni saya akan menghiasi dia mengikut
ciri-ciri yang ada pada suami saya. Bila disuruh digosok-gosok hati tu, disium, rasa dah tak macho lah sikit, hilang macho tu sikit. Saya rasa gairah pasal tak sabar nak see the outcome of the bear. Hai penonton, selamat kembali ke rancangan Kata Dulang Paku Serpih. Syarin, saya nak tanya, kenapa kaum lelaki ni tak suka ke pasar? Baunya kah? Takut licin jatuh kah? Saya suka tau. Awak suka Tapi kita tak tahu sama ada mereka suka atau tidak. Jadi kali terakhir Zainuddin dan Ahmad ke pasar, bila itu? Kali terakhir saya pergi, saya tak ingat langsung. Tak ingat langsung? Macam tak pergi je? Pergi ada, tu kat luar je. Oh, tu kat luar. Masa kecil-kecil dulu, saya disuruh lah ibu saya pergi pasar. Jadi dah biasa. Tapi sejak dah kahwin ni, jarang lah. Apa kata kita saksikan latar mereka dan kita saksikan VT ini. Pagi-pagi lagi mereka telah bangun dan memulakan hari mereka dengan tugas pertama, iaitu ke pasar tanpa bantuan isteri mereka. Pasar mana pasar? Kasihan mereka, seperti rusa masuk ke kampung. Mereka tercengang-cengang pada persekitaran mereka. Mula-mula masa masuk tu rasa mencabar, goyang. Si akak mana? Si B si akak ke? Oh, si B si akak. Jadi saya rasa bila kita tak malu nak bertanya, tanya dia, pekerjaan kita mudah untuk pergi ke pasar. No, duit pun lupa nak ambil. Dis dah ada. Di sebalik kekecohan dan kerusingan, Ahmad telah menemui jawapan untuk mencari bahan-bahan yang asing baginya. Itu baik. Gua kasih lu paper, lu carikan gua. Nyonya, tolong sikit Nyonya. Timun bagus punya, tak mau pahit punya. Nanas kat mana pula? Tanpa isteri di sisi, Zainuddin kini berdepan dengan satu kekeliruan. Untuk masak punya. Tapi masak punya tau ni, bukan makan punya. Walaupun baru menjalani cabaran pertama, mereka telah mempelajari sesuatu daripada tugas yang ringkas ini. Lain kali kalau isteri saya suruh saya ke pasar, saya fikir saya boleh melakukannya lah. Dengan confident. Bukan susah sangat pergi pasar ni. Jadi baru mereka tahu ya sama ada susah ataupun senang ke pasar ni. Jadi apa komen-komen para isteri tentang suami-suami anda yang dah lama tak ke pasar tiba-tiba ditugaskan untuk ke sana? Saya percaya berat untuk dia bertanya jenis ikan, sayur mayurnya macam mana. Tapi setelah melihat VT itu, saya confident yang saya boleh menyuruh dia ke pasar sendiri. Minggu-minggu dah boleh suruh pergi. Minggu-minggu dah boleh suruh. Kira dia pas lah? Dia pas. Okey. Pada mulanya saya tak confident lah. Dia nak cari barang-barang yang nak untuk dia beli. Jadi setelah lihat VT tu, okey next time boleh suruh dia pergi pasar. Ya. Just tulis je, tulis apa nak beli dia dah tahu. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Walaupun tugas ke pasar selalunya dilakukan isteri, bagaimana penglibatan suami dapat memainkan peranan yang besar? Mari kita dengar pandangan kaunselor kita, Puan Suryati. Kalau suami ditugaskan untuk pergi ke pasar, ia merupakan satu cabaran yang untuk menggalakkanlah hubungan dan saya rasa itu lebih baik untuk suami sama-sama pergi ke pasar dan kata orang tu be engaged, be involved, masuk sama-sama dengan isteri je tahu apa yang barang-barang yang perlu dibeli. Jadi kalau pembahagian tugas dapat dilakukan dalam rumah tangga, banyak perkara yang boleh dicapai lah. Okey, tadi baru bab pasal pergi pasar. Sekarang ni kita masuk bab pasal memasak dan saya dengar Zainuddin ada masalah tau. Ya? Mari kita saksikan. Kangkung tumis belacan. Walaupun Zainuddin dan Ahmad tidak pernah bersingsing lengan di dapur, mereka mempunyai semangat untuk tugas ini. Berbekalkan resepi dan buku masak, Zainuddin dan Ahmad pun mulakan hidangan pertama mereka. Gini caranya nak masak nasi. 2. Buang dulu jatuh. Angin. Sekarang Chef Ahmad nak masak. Sak. Macam kat kedai ya. Walaupun terdapat pelbagai bahan-bahan yang harus diuruskan, seringkali terlintas di fikiran mereka tentang mengapa mereka menyahut cabaran memasak ini. Saya
Kalau misal kata ini lauk ni rasa okey, mesti anak-anak saya pun suruh saya masak lagi ni. Masakan saya yang kedua iaitu nasi goreng Ahmad. Bahan-bahan untuk memasak pun sudah disiap sediakan dan keyakinan yang ada pada mereka itu membuat mereka begitu selesa sekali di dapur. Namun, keyakinan Zainuddin tergugat apabila berdepan dengan sebuah kesukaran. Alamak. Masa nak goreng ikan tadi ada masalah sikit. Masa ikan yang pertama mungkin terlalu cepat diterbalikkan. Tapi nasib baik saya beli dua. Satu spare. Okay, ikan pun dah siap. Sukses nombor 2. Betul tu, malang tidak berbau. Satu tip yang bijak sekali. Nak rasa. Dalam segi memasak ni baru dapat lebih memahami lah apa yang suri rumah selalu buat. Ada touching sikit lah. Tetapi, adakah perasaan dan kesedaran ini akan dihampakan dengan reaksi daripada isteri dan anak-anak mereka nanti? Alhamdulillah. 17 tahun. It's the first time. First time. Setelah isteri dan anak-anak saya merasa masakan saya hari ini, komen yang mereka bagi positif. So saya berasa amat puas hati lah. Hebat, cukup hebat. Saya tabik dengan Zainuddin dan dengan Ahmad. Puas hati. Betul, saya pun kagum. Nora dan Syida, apakah perasaan anda bila dapat melihat dan merasa masakan suami anda khas untuk anda? Saya dah rasa berbesar hati sangat. Bukan saya je yang memuji masakan dia. Anak-anak saya pun rasa macam seperti tak percaya. Ayah dia masak, lebih lagi kangkung belacan. Dia sedap. Cabaran untuk dia masak nasi goreng. It's really nice lah. Saya suka. Sedap. Suami dah masak, takkanlah cakap tak sedap. Nanti suami merajuk. Para suami telah mendapat pujian yang tinggi daripada tugas yang dahulu dianggap remeh bagi mereka. Bagaimana dengan tugas ini sahaja, ia telah dapat menukarkan perspektif mereka? Saya rasa baik sungguhlah cabaran yang diberikan dan ini menunjukkan betapa suami boleh melakukan sesuatu kalau mereka mahu, dan ini antara salah satu cara yang mana mereka boleh lakukan untuk menambat hati isteri, dan bukan hanya isteri saja tapi juga anak-anak. Jadi ia boleh digunakan sebagai satu peluang lah di mana boleh merapatkan hubungan antara suami dan isteri dan juga ahli keluarga yang lain. Dan memasak tu bukanlah sesuatu yang mana tak boleh dilakukan. Kalau hendak lakukan, boleh melakukan. Kalau lelaki masak tu bukan bermakna hilang kelakiannya atau kurang macho. Kalau mereka dapat lakukan tu kan, lagi isteri bertambah sayang pada suami. Okey, jadi bila suami memasak untuk isteri juga, ini merupakan satu gesture yang baiklah. Dan bagi isteri juga, ia menunjukkan rasa kasih sayang suami kepada isteri, dan isteri bolehlah menghargai suami bila dah melakukan sesuatu usaha yang kecil pun ia harus dihargai lah. Pesanan-pesanan yang diberi kaunselor ini sungguh bernas sekali dan kami harapkan ia akan mengukuhkan ukhuwah di dalam perkahwinan mereka. Selepas memilih teddy bear, mereka kini harus memilih aksesori untuknya. Lihat tu, begitu tekun mereka menghiaskannya. Apa pula harapan mereka daripada kelas ini? Saya gembira atas apa yang saya pilih dan saya harap dia suka dengan apa yang saya pilih. Mesti dia sukanya, garantinya. Abang buat. Okey, selamat kembali ke Kata Dulang Paku Serpeh, dan dalam rancangan ini memang kita telah siapkan dua cabaran khas untuk suami dan isteri. Dan kalau kali ini suami diberikan cabaran untuk pergi ke pasar dan memasak, isteri pula akan diberikan cabaran untuk mengenali tentang dunia bola sepak. Nampaknya, Syarin memandang ringan kepada isu besar untuk para isteri. Mari kita tanyakan Sida dan Nora, apakah perkara yang mereka kurang senang dengan sukan bola sepak ini? Dia kalau tengok bola, panggil tak dijawab.
Kalau bertanya kena 3-4 kali. Sebab tu saya rasa macam tak faham kenapa dia minat bola sangat. Dia bekerja sebagai pemain bola. Enough. Balik pun nak kena tengok bola. Tak sempat cuci kaki, tengok bola. Dokong anak pun tengok bola. Makan pun depan TV tengok bola. Tu tak faham tu. Nanti tangan dah kering, dah lepas makan tak nak cuci dulu, tengok bola dulu. Sidah dan Nora sudah bersiap sedia untuk mendalami jiwa suami mereka. Untuk menjawab segala soalan mereka, pemain bola sepak yang tidak asing lagi, Aidi Iskandar, akan membantu mereka. Sukan bola sepak ni adalah sukan kegemaran pada kaum lelaki. Sebabnya sukan bola sepak ni adalah sukan universal yang mudah untuk sesiapa untuk bermain. Dan bila mereka bermain, mereka akan tidak fikirkan masa sebab mereka suka atau gemar. Jawapan itu tidak cukup untuk Nora dan Sidah. Mereka mahu merasakan apa yang dirasakan suami mereka tentang sukan bola sepak ini sendiri. Sebelum memulakan latihan, Aidi menerangkan tentang teori-teori bola sepak. Macam mana kita nak tahu dia offside ke bukan? Jika pemain lawan itu menerima... Wah, kusyuk sungguh mereka mendengarkan keterangan yang diberi Aidi. Inilah pertama kali Syida dan Nora mencuba kegiatan ini. Dengan penerangan dan tip-tip dari Aidi tadi, mereka pun turun ke padang. Perasaan saya boleh masuk padang jantung duk. Tak tahu boleh main bola ke tak. Jadi bila Aidi dah anjar tendang di sini, so dah tahu lah. Kalau tak, asal boleh tendang je. Mereka berlatih secara berperingkat-peringkat. Pada setiap tendangan, mereka mempelajari sesuatu yang baru. Ketika training tu, Aidi ada mengajar tentang cara stop bola, menendang bola. Tapi masa bermain tu, perasaan tu untuk mendapatkan bola lebih besar daripada macam mana nak belajar taktik main bola. Kemudian mereka berlawan secara berkumpulan. Mereka harus menggunakan apa yang telah dipelajari tadi di dalam perlawanan ini. Mereka mendapat tahu yang bukan sahaja kemahiran yang diperlukan, malah juga semangat kepasukanan. Walaupun berpeluh, berlumat dengan lumpur, kesemua ini ditolak tepi kerana mereka telah mula berseronok dengan perlawanan ini. Kenangan yang paling manis bila dapat skor gol. Dan kedua dapat bermain dengan national player Aidi Iskandar. Tadi saya bila dapat skor the last part, macam happy gila. No wonder diorang nak buka baju, some player buka baju, terus baju. Dalam satu sesi sahaja, Sida dan Nora telah mencapai matlamat cabaran ini dan mendapat jawapan kepada segala kerunsingan mereka tentang bola sepak ini. Tetapi, adakah mereka akan melakukannya lagi? Kalau disuruh bermain bola lagi rasanya tak nak. Penat tak terkata, nafas sampai kat sini. Seronok ya sebab saya tak pernah main bola. Kalau saya main bola, saya tahu saya suka heading aja. Jadi apakah yang telah para isteri kita ni sedari dan pelajari setelah menyahut cabaran itu tadi? Suami saya bekerja sebagai pemain bola. Jadi bila saya dah bermain bola, saya tahulah bagaimana penat rasanya. Saya baru 1 hari main bola, saya dah rasa penat. Dia hari-hari main bola. Jadi saya tahu lah, if not saya selalu komplain. 2 jam je main bola, penat. 2 jam aja, you are having fun, right? Saya selalu komplain. So bila saya dah cuba main bola di padang, dan lari sana lari sini, saya tahu. So maybe saya dah leave him alone lah. Para isteri telah pun berjaya mengenali cinta suami mereka ini. Tetapi, apakah lagi perkara yang mereka harus tahu tentang kaum Adam dan bola sepak ini? Saya rasa lelaki suka kepada bola sepak, bukan hanya setakat ia sebagai satu sukan, tapi perkara-perkara yang berkaitan dengan bola sepak tersebut. Bila mereka adakan latihan bola sepak, itulah antara can untuk berjumpa dengan kawan-kawan, untuk bersorak bersama-sama. Tadi sorak satu orang memang tak syok lah. Sorak ramai-ramai itu menimbulkan lagi makna. Jadi Puan Surati, adakah penting bagi isteri ataupun orang lain yang tak tahu mengenai bola sepak ini mempelajari terminologi dan juga peraturan permainan? Kalau isteri tahu perkara-perkara tersebut, ini boleh digunakan sebagai bahan untuk berbual. Jadi bila suami pulang selepas mengadakan selepas latihan, sesi latihan, mungkin bang macam mana skor tak hari ni? Tahu juga benda skor tu kan benda apa makna kan? Jadi antara perkara yang boleh digunakan untuk bahan perbualan. Selepas ini, bolehlah menonton perlawanan bola sepak bersama-sama ya.
Puan Suryati, ada beberapa pesanan terakhir untuk mereka? Yang penting adalah untuk kita saling menghargai, saling memberikan encouragement atau memberikan puji-pujian bagi pasangan kita walaupun perkara yang dilakukan itu adalah kecil. Dan perkara yang mengambil tugas tadi itu pergi pasar dan kemudian bermain bola sepak, itu antara perkara yang mana kita hendak lebih memahami aktiviti-aktiviti yang dilakukan oleh pasangan kita. Jadi saya rasa baik untuk kita jadikan ia sebagai satu manifestasi cinta kita kepada pasangan kita. Kata Dulang Paku Serpeh berharap pasangan-pasangan ini telah mengambil iktibar daripada kata-kata emas kaunselor kita tadi. Kini, tiba masanya untuk menayangkan teddy bear yang mereka telah hias tadi. Saya rasa berbesar hatilah dapat menerima seekor bear hitam ni daripada isteri saya yang melambangkan my own character. Saya gembiralah dapat terima bear ni. Saya amat terima kasihlah pada beliau. Bagi Syida, terlalu cantik beruang ni. Terlalu cantik. Terlalu cantik. Terima kasihlah sayang. Dressing bear ni saya suka pasal it's so me, very sporty. Semoga pengalaman ini telah memberi satu kenangan manis yang sukar untuk mereka lupakan. Bukan itu saja, semoga ia akan menghangatkan lagi hubungan mereka suami isteri. Minggu depan, 2 lagi cabaran kata Dulang Paku Serpeh untuk 2 lagi pasangan. Kita jumpa lagi minggu hadapan. Saya dapat mempelajari bagaimana susahnya untuk memasak. Kepada para isteri atau suami yang ketandusan idea untuk memberi hadiah, cubalah membuat teddy bear itu sebagai tanda terima kasih. Saya pelajari bila saya bermain bola, we need to have communication with our teammates. Dalam berumah tangga, kita kena ada communication. Harapan saya ialah untuk semua penonton juga yang dapat mengambil iktibar dari rancangan inilah.